melahirkan nilai-nilai murni setiap masa. Ungkapan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sesuatu yang memberi erti buat diri seorang muslim. Dan inilah dia, suatu slogan, suatu kata-kata, suatu perangsang dan motivasi buat diri bagi seseorang yang ingin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti kupasan dalam syahadah kali ini, sesuatu yang istimewa buat anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah saudara yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih Allah di atas kesempatan kita masih lagi diberikan kehidupan di muka bumi ini pada Ramadan kali ini. Dan hari-hari yang kita harapkan mudah-mudahan memberikan inspirasi buat kita, memberikan suatu peluang untuk terus bersyukur dengan nikmat Islam dan iman, dan agar ia terus dipugar dalam kehidupan kita dan sentiasa kita berada dalam keadaan syukur dengan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan buat kita. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, kali ini syahadah memberikan suatu lembaran baru buat seorang insan yang bakal menjadi seorang saudara baru kita. Istimewa buat anda, dan kita akan saksikan seketika nanti majlis pengisytiharan dan syahadah yang bakal dilafazkan oleh seorang insan yang bernama Mr. Chandra. Bagi mengisytiharkan diri kamu sebagai seorang Muslim pada hari ini. Jadi saya akan syahadahkan kamu yang akan disaksikan oleh dua orang saksi di hadapan saya pada hari ini. Jadi saya melafazkan terlebih dahulu. Apa yang saya lafazkan, kamu kena ikut saya. Saya. Boleh ya? Boleh. Baik. Ikut saya. Tangannya begini. Baik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ini tahniah Cik Chandra. Terima kasih Ustaz. Hari ini saya mengisytiharkan kamu sebagai seorang Muslim. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sebab sayu, sedih, nak menangis pun ada apabila kita sendiri menyaksikan bahawa saat-saat ini yang kita tak pernah lalui, tetapi beruntungnya insan ini, Mr. Chandra, apabila dia mengungkapkan kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menjadi penyaksian buat dirinya dan kita semua bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan mudah-mudahan kalimah ini akan terus menjadi perangsang yang kuat buat diri Mr. Chandra bergelar sebagai seorang Muslim. Dan Mr. Chandra bersama dengan kita. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Sihat ke? Kurang sihat. Masya Allah. Dan kita juga dipahamkan bahawa Mr. Chandra baru keluar daripada hospital. Baru keluar daripada hospital Kajang. Kebelakangan ni tak sihat sebab tak sihat pasal demam. Masya Allah. Jadi kita harapkan mudah-mudahan kesihatan berpanjangan ya. Kita pula sedang menjalani ibadat puasa ni. Jadi kesihatan kita fizikal kita pun kena kuat ni. Masya Allah. Dan beruntungnya Mr. Chandra di kesempatan Ramadan ini dapat mengungkapkan satu kalimah yang cukup besar dalam hidup kita, erti itu. Jadi kita nak kongsikan juga. Tapi sebelum itu mungkin kita nak tahu juga latar belakang sedikit tentang kehidupan Mr. Chandra.
Saya sebenarnya nama asal KP Chandra Kumar dan berasal di Kuala Lumpur dan sekolah di Sekolah Jenis Kebangsaan Jalan Temerloh, Kuala Lumpur, di mana Taman Titiwangsa sekarang. So selepas saya bersekolah kawasan tingkatan 5, saya berhijrah dekat Kajang selepas saya kahwin. Sekarang saya duduk di Kajang di Bandar Teknologi. So untuk mengatakan tidak apa yang banyak dan sedikit, saya sebenarnya niat saya daripada awal lagi hanya tidak ada masa saja untuk memeluk dan menerima nama-nama yang mana yang patut saya dapati. So sudah lama boleh dikatakan. Itu saja boleh saya bagi tahu, Tuan Ustaz. Jadi sepanjang kehidupan Mr. Chandra bersama dengan keluarga, berpindah dan membesar dengan anak-anak sebagainya. Jadi mungkin di situ terselit juga saya ingin berkongsi ataupun ingin mengetahui bagaimana sebenarnya Mr. Chandra rasa tertarik dan membuatkan Mr. Chandra nak mengetahui lebih lanjut tentang Islam sebelum ni, dan akhirnya Mr. Chandra buat keputusan untuk mengungkapkan kalimah syahadah ini. Ya, senang saja. Sekarang saya tidak bersama keluarga ke banyak hari pasal saya bekerja di Kuala Lumpur. Oleh sebab itu senang saya mengatakan apa itu Islam. Apa itu Islam? I itu apa, S itu apa, L itu apa, A itu apa, M itu apa. So M itu sembahyang maghrib, A itu sembahyang azhar, L itu sembahyang lohor, S itu sembahyang subuh, dan I itu jatuh kepada sembahyang isyak. So daripada sana saya cuba mengaji dan mencari ungkapan apa sebenarnya, tapi tiada bimbingan saya mendapati. Itu sebab saya tidak dapat mendapati saja. Itu saja yang membuat saya sampai ke tahap sini. Kerana ada seorang ustaz yang telah datang ke rumah saya dan menjemput saya dan membimbing saya dah lama. So barulah masa saya dapati sampai ke tahap sini. Masya Allah. Itu saja Ustaz. Jadi peluang untuk mendekati Islam itu telah lama. Ustaz, daripada saya sekolah rendah lagi. Saya sekolah rendah jenis kebangsaan Temerloh tu, boleh kira bangsa lain tu. Boleh kira 1, 2, 3 orang. Macam tu sekolah jenis kebangsaan. Kalau ada orang macam-macam lagi lah bangsa. Pada kita nak bicara lagi tentang bagaimana perkembangan di zaman kanak-kanak sehingga Mr. Chandra boleh memilih Islam. Dan untuk rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, kita soroti kembali 1400 tahun yang lampau apabila seorang insan yang mulia budi pekertinya, tinggi akhlaknya, Muhammad bin Abdullah, iaitu baginda Nabi SAW kita, berjaya menarik perhatian, berjaya menarik minat ramai di kalangan orang bukan Islam dengan kepribadian beliau, dengan pemakaiannya yang membawa mesej Islam, dan akhirnya Islam menjadi pilihan umat ketika itu. Apa yang menariknya ialah seorang ibu tunggal di Belanda memberikan sepenuh khidmat bakti beliau, membantu masyarakat yang kurang upaya, dan hasilnya keluarga beliau sendiri sebenarnya menentang usaha beliau. Kita saksikan bingkisan ini. Belanda, sebuah negara yang terletak di barat laut benua Eropah. Keindahan alam semula jadi dan panorama indah kuntuman tulip tumbuh mekar di buminya. Bersempadan dengan Jerman di timur dan Belgium di selatan, merancakkan pertumbuhan ekonomi Belanda. Keunikan yang ada di Belanda adalah dike atau kincir angin yang wujud sejak sekian lama. Populasi penduduknya melebihi 16 juta orang. Rotterdam, bandar kedua terbesar yang menjadi pintu masuk kepada para pedagang dan peniaga dari pelosok dunia. Kisah Rahma Husman,
ikhlas menjalankan tanggung jawab yang diamanahkan. Selagi kudrat masih terdapat, selagi nyawa masih di jiwa, beliau akan meneruskan usaha murni ini. Di dalam ajaran Islam banyak mengajar umatnya membuat kebaikan. Setiap amalan baik dilakukan oleh manusia akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Rahma sendirian kerana rakan yang lain mempunyai tugasan di luar dari bandar Rotterdam. Kerana For example, we have here tree. It's this one is for a family of 4 person. It's a woman alone with three children. This one is for a woman alone. And that one is from a woman with 3 children. Setelah membuat pengagihan bekalan makanan, Rahma bergegas ke bandar Rotterdam bagi mendapatkan bekalan roti yang telah dijanjikan oleh pengusaha kilang. Jaraknya kira-kira 25 km dari rumahnya. Alhamdulillah, indahnya apabila kita menjadi seorang Muslim, dan bersyukurlah kita senantiasa apabila kita berada dalam dunia yang Allah izinkan kita dengan keberkatan, Allah berikan peluang kita dengan kenikmatan, maka bersyukurlah kita kerana syurga itu akan menjadi tempat akhir perjalanan satu ketika nanti. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, Mr. Chandra telah memberikan satu penjelasan latar belakang kisah hidup perjalanan beliau, dan apa yang membuatkan kita rasa terharu apabila Mr. Chandra sebut bahawa hampir lebih kurang 20 tahun beliau menangguhkan hasratnya. Mungkin ada sesuatu yang tersirat dan tersurat, tapi sebelum itu kita tanyakan dulu pada beliau, Encik Chandra, sejauh mana Encik Chandra berkongsi tentang Islam ini bersama dengan isteri dan anak-anak dulu di rumah? Saya sebenarnya tidak pernah berkongsi dengan isteri, tapi mereka dapat mengetahui saya akan, dan mereka pasal sentiasa saya akan mengucap, kadang-kadang saya akan berzikir sikit-sikit, sedikit sebanyak, saya berjinak jedal dengan masjid. So kebanyakan sekali saya dengan kawan-kawan saya semua, rakan-rakan saya semua orang Islam. So oleh kerana itu saya berbincang dengan mereka sahaja. So dengan isteri dan anak, mereka tidak tahu apa benda pun selok-belok, dan sedikit sebanyak pun mereka tidak tahu. Hanya mereka tahu saya akan memeluk agama itu saja. Pasal siang malam saya akan, apabila bang saja saya akan terus bangun pagi dan saya akan buat apa yang saya dapat tahu, walaupun salah ke silap saya minta maaf atas Tuhan. So sampai saya, bila apa itu pun ada lah kat rumah. Macam tu lah Ustaz. Itu saja Ustaz. Itu tentang keadaan Mr. Chandra berdepan dengan keluarga sendiri, tetapi tidak ada halangan, tiada halangan apa-apa, tiada halangan apa-apa. Mereka hanya
kata apa ni, tapi saya sentiasa saya sentiasa berjidak pasal bawah rumah saya ada surau. So apabila surau tu dia pagi sembahyang subuh, saya dah bangun dah mandi dah siap dah. So sambil tu berjalan-jalan saya bawa mulut saya lah. Saya buat mulut ayam betul tak betul tak tahulah, saja saya bawa macam tu lah. So mereka tengok ni gila ke apa macam tu je. Tapi dia orang ketawa sambil tu je lah. Dia orang tak pernah halang saya sampai di hari. Dah lama dah daripada kahwin sampai lah sekarang. Saya yakin juga bila Encik Chandra sebut tadi, walaupun salah Encik Chandra akan cuba juga, tapi bagaimana sebenarnya Encik Chandra merancang untuk mendalami ilmu Islam setelah menjadi seorang Muslim? Saya merancang melalui saya pasal surau dan masjid dekat dengan rumah. Saya pergi dekat tepi pagar ke apa, dekat kedai kopi ke apa, makan minum, saya sentiasa memandang sana macam mana pergerakan ambil air sembahyang, macam mana, apa yang salah, apa yang silap, sedikit sebanyak saya ikut, apa yang betul, apa yang tak betul saya berkongsi dengan kawan saya. Seperti jangan pegang ni, jangan makan ni, ada pantang, kenapa pantang ni. Saya daripada kawan-kawan saya lah yang banyak menolong saya. Banyak kawan saya yang menolong di tempat kerja, baik di tempat sekolah. Ya, saya ada tak pembimbingnya? Pembimbing tiada lagi. Sampailah hari ini saya terjumpa seorang Allahu Akbar. Ya. Kalau tiada sampai sekarang pun saya merasa saya sudah lewat. Masya-Allah. Saya minta janganlah orang lain terlewat seperti saya. Ya. Mudah-mudahan saya memang terlewat. Mudah-mudahan 20 tahun yang dinanti ini sebenarnya memberikan satu inspirasi buat Cik Chandra, dan saya yakin rakan-rakan semua beruntunglah anda yang bergelar sebagai seorang Muslim yang ingin mengetahui tentang Islam. Carilah keindahan Islam di merata-rata, pasti ada jawapannya. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Rahma mula memeluk Islam ketika umurnya 25 tahun. Walaupun mendapat tentangan yang hebat dari keluarga, namun cahaya keimanan teguh disanubarinya. Kebaikan yang ditunjukkan oleh Rahma membuatkan beliau diterima dalam masyarakat yang majoritinya beragama Kristian. Setiap hujung minggu, Rahma berkunjung ke penempatan pelarian Iraq di sebuah gereja lama yang tidak digunakan lagi. Bantuan makanan di penempatan pelarian ini tidak menentu. Ada kalanya, mereka terpaksa mengikat perut, menahan lapar, sementara menunggu bantuan tiba. Atas dasar kemanusiaan dan saudara seagama, beliau rasa terpanggil untuk membantu selagi mampu. Rahma dan sukarelawan yang lain turut melaksanakan pelbagai aktiviti bagi mengisi kekosongan masa yang ada di pusat penempatan ini. Dahulu pelarian Iraq ditempatkan di dalam kemah-kemah sementara. Akibat cuaca buruk dan musim sejuk, gereja lama ini dibersihkan untuk penempatan mereka agar lebih selesa. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitalah manusia yang Allah berikan kelebihan sebagai seorang Muslim, berada pada landasan yang betul. Namun jangan ingat kita selamat, kerana masih banyak lagi perkara yang perlu kita buat. Dan beruntunglah bagi insan yang diberikan hidayah seperti Encik Chandra tadi. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Umpama bayi yang baru dilahirkan bersih, suci, Masya Allah. Jadi kita ni kena gilap tuan-tuan, selalu kena gilap. Jadi nilai syahadah tu cukup besar dalam hidup kita. Jadi Mr. Chandra, bila sebut tentang Islam ini, satu bentuk yang mungkin berbeza dulu dengan sekarang bagi kehidupan Cik Chandra. Jadi kita nak tahu apakah bentuk ataupun perbezaan. Mungkin suasana zaman dulu sebelum Muslim, cara kehidupan ni agak berbeza. Sekarang ni setelah Muslim, apa perbezaan? Ya, kalau perbezaan boleh kata saya kalau dulu hari-hari kerja, boleh kata petang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tak dapat simpan apa pun untuk anak bini, tak dapat sampai ni hari. Tapi selepas saya dapat terasa sedikit sebanyak, walaupun bukan banyak, sedikit tenang.
dan lapang. Walaupun tidak ada berduit, tapi saya senang. Itu saja, saya lapang. Walaupun saya sakit ke apa, tapi masih saya senang. Saya lapang. Bukan pasal duit, bukan pasal wang, tapi saya masih boleh. Itu perbezaan saya nampak seketika ni. Mungkin Tuhan akan menentukan lain, saya belum tahu lagi. Ya, insya-Allah. Terima kasih kita pada Allah berdoa. Itu saja, Ustaz. Ada rahsia tak di samping kekuatan yang Encik Chandra rasa tadi? Tenang. Susah tu orang nak tenang ni. Duit tak ada tapi tenang dia. Orang duit tak ada ni susah, berpeluh ni. Saya kalau kata rahsia tu tak adalah, pasal saya dulu kena kerja bau, walaupun adik-beradik. Saya bukan kerja kat tangan orang lain, sendiri abang sendiri. So saya, walaupun abang saya kerja, saya dapat duit. Sekarang saya pergi, pasal saya sakit mungkin lah. Mungkin saya pergi, abang saya akan bagi saya duit suruh balik. So macam tu saya sekarang. So saya dapat ketenangan daripada sana. Buat seketika ni. Saya pergi kedai, saya tak perlu kerja. Pasal saya pergi, saya terpaksa berselimut dekat kedai. So apabila abang saya tengok dia cepat-cepat, lebih kurang dah sebulan benda ni berlaku. Saya terpaksa ambil duit untuk keluarga saya. So benda ni lah berlaku. Itu yang mendapat tenang saya balik. Masya-Allah. Ustaz. Jadi terima kasih. Kesakitan itu sebenarnya bukan menghalang kita mencari rezeki, tapi itulah dia bukti apabila kita menjadi seorang Muslim, dan kenyataan yang dinyatakan oleh Encik Chandra, keikhlasan yang keluar daripada mulut beliau apabila kita bergelar sebagai seorang Muslim. Terima kasih Cik Chandra berkongsi dengan kami. Dan peluang ini kami ungkapkan tahniah, dan semoga Allah kekalkan, istiqamahkan nilai syahadah itu dalam diri, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sebagai tanda penghargaan kami, saya menyampaikan sumbangan daripada penaja kita, iaitu serai mas kepada Cik Chandra. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan sama-sama. Apapun itulah dia salah seorang insan yang terpilih bersama dengan kita di Ramadan ini, dan mudah-mudahan anda juga merupakan insan yang terpilih bersama dengan saya, insya-Allah. Amin amin amin. Kita menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa temu janji kita dalam syahadah pada episod yang berikutnya. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.